Assalamualaikum, saya Aisyah. Kemudian kita memilih Aziata Group berhad sebagai syarikat untuk dianalisis. Next. Saya akan menerangkan bahagian usaha sama ataupun joint venture. Pertama sekali berkaitan dengan definisi persetujuan usaha sama ialah persetujuan usaha sama melibatkan dua pihak atau lebih yang menjalankan aktiviti ekonomi yang tertakluk kepada kawalan secara bersama. Berdasarkan MFRS 11, terdapat dua ciri utama dalam pelaksanaan usaha sama. Yang pertama ialah kesemua pengusaha terikat kepada persetujuan bersama. Yang kedua ialah persetujuan berkontrak memberikan kawalan bersama kepada dua atau lebih pihak kepada persetujuan tersebut. Next. Dalam nota pertama, iaitu asas kepada penyediaan penyata kewangan, bahagian 8 menerangkan persetujuan usaha sama, di mana Grup Azia menyatakan mereka memilih kaedah equity dalam menyediakan penyata kewangan. Next. Berdasarkan nota 41, iaitu senarai syarikat usaha sama, terdapat 4 syarikat utama usaha sama, iaitu PLDT Malaysia Sdn Bhd yang mana Aziata Group memegang kepentingan sebanyak 49%. Seterusnya Digital Milestone yang mana Aziata memegang kepentingan sebanyak 51%, diikuti dengan Tuntalk sebanyak 35%, dan akhir sekali lah Merchant Trade Asia sebanyak 20%. Seterusnya, kita rujuk pada penyata pendapatan komprehensif di mana usaha sama telah menyumbang kerugian pada tahun 2015 iaitu sebanyak 38,580 juta. Seterusnya, kita lihat pula pada penyata kedudukan kewangan di bahagian usaha sama yang mana hasil perkongsian aset bukan semasa Aziata dalam usaha sama adalah sebanyak 102,974 juta. Next. Daripada penyata pendapatan komprehensif dan penyata kewangan, kita rujuk kepada nota 27 yang pertama sekali menerangkan berkaitan dengan hasil yang mana tadi dalam penyata pendapatan komprehensif Aziata Group telah mengalami kerugian sebanyak 38,587. Seterusnya, penyata kewangan daripada nota 27 menunjukkan perkongsian aset bersih. Perkongsian aset bersih dari usaha sama bernilai 102,974 juta. Next. Seterusnya saya akan serahkan kepada saya. Okey, baiklah, seterusnya saya Nusafura Fajiran Tujuan akan menerangkan mengenai kenyataan tunai bagi Aziata Group Berhad. Ini Aziata Group Berhad menggunakan kaedah langsung dalam rekod alih tunai syarikat. Ini merupakan kenyataan alih tunai syarikat yang merangkumi alih tunai daripada aktiviti pengoperasian, aktiviti pelaburan dan aktiviti pembiayaan. Dalam alih tunai aktiviti tersebut dia akan dinyatakan dengan lebih lanjut dalam nota 34. Dan ini adalah menerusi nota 34 alih tunai daripada aktiviti pengoperasian. Dia termasuklah penerimaan daripada pelanggan, pembayaran kepada pembekalan bekerja, belanja-belanja operasi dan kos-kos pembiayaan yang terlibat. Jumlah daripada alih tunai aktiviti pengoperasian sebanyak 6.3 bilion akan direkodkan ke dalam kenyataan alih tunai pada tahun 2015. Seterusnya adalah alih tunai daripada aktiviti pelaburan. Item-itemnya termasuklah pembelian dan pelupusan PPE, pelaburan dalam syarikat-syarikat bersekutu, pembayaran yang berkaitan dengan pengambil alihan oleh subsidiari. Dan dalam item-item tersebut, dia ada beberapa item yang mana kita perlu tengok nota, kita perlu rujuk nota tersebut untuk merekod nilainya. Contohnya, pembayaran dibuat yang berkaitan dengan pengambil alihan subsidiari pada nota 5B2. Ini adalah nota 5B2, pengambil alihan of PPH Telekom Indonesia. Urus niaganya ada seperti berikut. 26 September 2013, PT XL Axiata telah membuat perjanjian jual beli bersyarat dengan Saudi Telecom Company, STC dan Teleglobal Investment dengan membeli saham sebanyak 95% dalam Axis.
baki 5% daripada saham eksis yang dilaksanakan pada April 2014. Nilai transaksi adalah 865.0 juta US dollar, di mana 100 juta US dollar akan digunakan bagi pembayaran 95% daripada eksis. Jumlah baki iaitu sebanyak 2,836.6 juta ringgit bersamaan 865.0 juta US dollar adalah bagi pembayaran ke berhutang eksis dengan Excel. Pengambilan alihan ini telah diselesaikan pada 19 Mac 2014 dan eksis telah digabungkan dengan Excel pada 8 April 2014. Untuk jumlah baki 2,836.6 juta ini, dia akan direkodkan ke dalam alih tunai daripada aktiviti pelaburan pada tahun 2014 kerana urus niaga tersebut berlaku dan selesai pada tahun 2014. Kemudian untuk keuntungan daripada pelunasan syariah tersebut tu, kita nilainya kita akan rujuk nota 5B4. Ini adalah nota 5B4 pelunasan of Samad Air Mobile Public Company Limited (SIM). Terus niaganya adalah pada 2 Julai 2014, syarikat telah masuki perjanjian yang Samad Corporation Public Company untuk melupuskan keseluruhan pegangan Excel dalam SIM yang mewakili 24.08% daripada jumlah modal terbitan dan membayar modal saham SIM dengan jumlah balasan bersih sebanyak 262.8 juta. Penjualan tersebut telah diselesaikan pada 30 Julai 2014 dan keuntungan atas pelupusan berjumlah 116.7 juta telah dikiras dalam tahun kewangan sebelumnya. Nilai yang kita akan masukkan ke dalam alih tunai aktiviti pelaburan adalah balasan bersih sebanyak 292.8 juta kerana itu adalah keuntungan yang kita terima daripada pelupusan syarikat SIM tersebut. Dia akan direkodkan pada tahun 2014 lah, sebab dia urus niaga itu berlaku pada tahun 2014. Next. Jumlah daripada alih tunai yang digunakan dalam aktiviti pelaburan ini dia akan direkodkan ke dalam pernyataan alih tunai sebanyak 6.3 juta bilion untuk tahun 2015. Assalamualaikum, nama saya Farah Aini binti Malazid. Saya akan menerangkan mengenai sambungan pernyataan dari tunai mengenai aktiviti pembiayaan yang merujuk kepada nota 34. Next. Okey, pernyataan dari tunai mengenai pembiayaan aktiviti pembiayaan merangkumi beberapa perkara. Dan item yang terlibat adalah pinjaman, sukuk dan kat sini highlight dia mengenai belian balik saham subsidiary yang mana merujuk kepada nota 5B3 di mana jumlah pada tahun 2014 adalah 339.736 juta dan ini adalah nota pembelian balik saham SL. Pada 26 Januari 2014 SL telah membeli balik saham biasa mereka itu pada unit yang terlibat adalah 2311440 saham pada harga RM5,280. Balasan bersih bagi saham yang dibeli balik adalah 339.7 juta Indonesia yang mana telah dibayar penuh oleh SL pada 21 April 2014 dan disebabkan adanya pembelian balik saham ini kepentingan ekuiti dalam SL telah meningkat daripada 66.48% kepada 68.34%. Tapi walaupun pada penghujung bulan September 2014 SL telah menjual balik saham perubahan tersebut pada dengan balasan bersih sebanyak 354.4 juta dan kepentingan dalam ekuiti dalam SL telah menurun disebabkan oleh penjualan balik saham tersebut yang mana daripada 68.34% kepada 66.48%. Next, saya akan serahkan kepada kawan saya, Maizah. Assalamualaikum. Nama saya Maizah binti Yusof dan saya akan sambung pembentangan dengan kesan tukaran kadar mata wang asing yang mana MI Paradise 121 telah menjelaskan lebih terperinci mengenai topik ini. Next. Okey. Bagi para 39 entiti perlu terjemah mata wang fungsian kepada mata wang persembahan mengikut 3 prosedur. Pertama, aset dan liability sahaja
pendapatan dan perbelanjaan sahaja akan direkod pada kadar pertukaran pada tarikh urus niaga itu berlaku, dan juga semua perbezaan pertukaran tadi akan direkod dalam penata pendapatan komprehensif dalam bahagian lain-lain pendapatan komprehensif. Okay, next. Okay, penyataan di atas adalah merupakan polisi Axiata yang mana menunjukkan Axiata mengikut MFRS para 39 tadi, yang mana dia telah menjalankan tiga prosedur untuk menukarkan atau menterjemahkan mata wang fungsian kepada mata wang persembahan. Dan ini adalah penyata pendapatan komprehensif di bahagian lain-lain pendapatan komprehensif, iaitu perbezaan pertukaran tadi dari mata wang fungsian kepada mata wang persembahan. Next. Okay, seterusnya saya akan menerangkan mengenai urus niaga yang berlaku antara syarikat Axiata dan lain-lain syarikat mengenai kadar pertukaran mata wang asing. Okey, bagi urus niaga mata wang asing, urus niaga pinjaman mempunyai risiko pertukaran mata wang asing yang paling tinggi. Jadi Axiata dia terdapat 3 alat kewangan yang digunakan oleh Axiata untuk melindungi mata wang pinjaman tersebut. Pertama adalah kadar faedah mata wang asing bersilang. Kedua adalah kontrak mata wang asing masa hadapan, dan yang ketiga adalah option panggilan penyebaran. Okey, di sini saya ambil satu contoh, iaitu kadar faedah mata wang bersilang. Seperti mana yang kita tahu, nilai RM adalah lebih kecil daripada nilai USD, tetapi nilai RM lebih besar daripada nilai rupiah. Maka Axiata mengambil langkah untuk menukarkan nilai USD pinjaman dalam nilai USD, sebab kerana Axiata menggunakan unit USD dalam setiap pinjaman yang dilakukan, maka Axiata akan menukarkan USD kepada rupiah dan kemudian rupiah kepada RM untuk mengurangkan kos pinjaman tersebut. Di sini Axiata telah membuat pinjaman daripada bank di Tokyo, dan jumlah pinjaman tersebut adalah 88 USD, 88 juta USD. Dan nilai dalam RM adalah sekitar 366 juta ringgit Malaysia. Tapi apabila ditukar kepada rupiah, ia menjadi 894.9 bilion rupiah. Tetapi dalam nilai ringgit Malaysia adalah 250 juta ringgit Malaysia. Di sini kita dapat lihat bahawa kos pinjaman itu berkurang, dan dia dapat mengurangkan kos yang perlu dibayar oleh Axiata kepada bank di Tokyo ini. Okey, itu je daripada saya. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami mengenai bicara tuntas ketiga-tiga topik, dan kami memilih company Axiata Group Berhad. Okey, itu je. Terima kasih.